A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa la taj'al ad-dunya akbar hamina wa la mabalagha ilmina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, Alhamdulillah. Salam Syaban, salam bulan penuh kemuliaan di bulan Syaban yang mulia ini. Jadi Alhamdulillah, ramai di antara kita yang menambahkan amal ibadah khususnya di bulan Syaban ini, memperbaiki amalan, memperbaiki akhlak dan sebagainya. Ya, jadi insyaAllah malam ni kita nak akan ceritakan berkaitan dengan seputar berkaitan dengan perihal hadis-hadis dhaif dalam malam nisfu Syaban. Ni banyak isu yang kita rasa perlu untuk kita perjelaskan kepada para jemaah berkaitan dengan status hadis-hadis dhaif yang diguna pakai khususnya oleh para penceramah-penceramah, ustaz-ustaz kan. Kadang-kadang ada juga kita pergi masjid, ni ustaz ni cakap dalil semua dhaif belaka kan. Mana ada disiplin gitu. Ada juga yang komen, yang condemn ustaz duk bagi ceramah berkaitan dengan malam-malam keberkatan, duk guna hadis-hadis dhaif. Pakailah hadis-hadis sahih ke hasan ke, barulah betul. Ini pakai dhaif aja, ada yang kata ustaz-ustaz begitu dan sebagainya. So kita nak memberi pencerahan khususnya berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum tu, pada tuan-tuan yang baru saja menjumpai channel IC Share ini, jangan lupa untuk memberikan komentar berkaitan dengan video ini nanti di akhirnya, insya-Allah. Dan juga tuan-tuan boleh bantu saya untuk like dan juga subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini berkembang menjadi sebuah channel agama yang standing dengan channel-channel agama di seluruh dunia, insya-Allah. Ya, baik. Malam nisfu Syaban, apa kelebihannya? Kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Um, tuan-tuan boleh rujuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini imam fiqh kita, yang mana beliau menyatakan di dalam kitab Al-Um 5 malam yang mana Allah Ta'ala akan mengkabulkan doa, mustajab doa kalau siapa-siapa yang doa pada 5 malam ini. Yang pertama sekali, malam Jumaat. Malam Jumaat ni masyhur lah kan. Biasa malam Jumaat aja kita macam-macam kat TV pun ada siaran agama, bacaan Quran, haflah Quran, pelbagai-pelbagai lagi. Jadi memang malam Jumaat tidak dinafikan, bermula maghrib hari Khamis tu sampailah Jumaatnya esok, memang kita dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan. Banyakkan baca doa, mohonlah kepada Allah Ta'ala apa-apa saja yang kita nak mohon, kita boleh mohon. Mohon yang baik-baik untuk kehidupan kita, rezeki kita, anak-anak, isteri, kemudian untuk para arwah yang telah kembali ke rahmatullah dan sebagainya. Jadi malam Jumaat memang semua orang masyhur ataupun maklum lah berkaitan dengan kelebihan malam Jumaat. Kita kalau kat masjid-masjid di Malaysia ni biasanya malam Jumaat baca Yasin. Sekarang ni dah boleh PKPP, kerajaan dah benarkan untuk buat majlis Yasin, tahlil apa semua, maka bolehlah buat dengan jaga SOP-nya kan. SOP kena jaga juga kan, baca juga SOP kena jaga, bawa emas, bawa sejadah sendiri apa semua. Yang penting boleh memperbanyakkan amal khususnya pada malam Jumaat. Yang keduanya kata Imam Asy-Syafi'i, iaitu malam Idul Adha. Malam hari raya Idul Adha, 9 ke 10 tu, 9 Zulhijjah, biasanya orang wukuf di Arafah. Masuk ke esok malam tu, biasanya kalau kita di Mekah, kan orang semua dah bergerak tu daripada Arafah menuju ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah, khususnya pada 10 Zulhijjah, pada selepas tengah malam tu kan. Biasanya gitu. Tapi kita kat Malaysia pun kita boleh memperbanyakkan amal kan. Kita bertalbiyah kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kita bertalbiyah. Harap tahun ni memang meriah lah kan. Harap walaupun kita dalam fatrak Covid apa, kita belum menang apa semua, mudah-mudahan kita boleh beraya lah kan, seronok. Yang ketiganya kata Imam Syafi'i, malam Aidil Fitri pun sama juga kan. Malam Aidil Fitri
Dengar pula maghrib tu ada pemegang mohor besar-besar raja dah umumkan demi menyatakan titah perintah Baginda Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan di Malaysia mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa kan. Semua depan TV gitu je kan. Tengok depan TV apa semua. Mohonlah esok. Lusa pula kan. Bermakna esok satu hari lagi puasa akhir apa semua biasa gitulah kan. Bila kalau esok raya malam tu malah terletop meriam bunga api kalau di kampung-kampung kan. Macam saya di Sabak Bernam tu, kampung sebelah lawan, kampung sebelah ni boom meletup lagi kan. Bermakna bukan setakat boleh main meriam, boleh main bunga api aja, banyakkan amal ibadah kan. Seronok tu seronok kan apa semua, tapi orang yang ada sains agama mesti perbanyakkan amal ibadah kan. Sedih kerana meninggalkan bulan Ramadan yang cukup mulia yang akan berlalu pergi. Yang keempat, malam pertama pada bulan Rejab kan. Malam pertama pada awal bulan Rejab hari itulah. Ini pun sudah berlalu. Sekarang ni Syaban, bulan Rejab hari itu telah berlalu. Jadi bagi mereka yang telah beramal dan tahu berkaitan dengan saranan Imam Syafi'i ini, maka beruntunglah bagi mereka. Dan anda masih lagi tidak terlepas peluang kan. Kita masih lagi berada pada malam yang ke-14. Esok malam dah masuk malam ke-15 Syaban. Dah malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban kata Imam Syafi'i adalah malam yang juga mustajab doa. Jadi tuan-tuan, rebutlah peluang ini kan. Rebutlah peluang di mana kata Imam Syafi'i, aku menganjurkan agar kamu semua memperbanyakkan amal-amal soleh yang selain daripada amal-amal wajib. Amal wajib tak termasuklah semayang 5 waktu apa semua ni dah amal wajib. Buat amal-amal yang kita kadang-kadang jarang-jarang buat kan. Malam bangun tahajud bersama anak isteri, bangun kejut semua kan, solat sama-sama, baca Quran kan, khususnya nak tunggu waktu subuh ke apa semua. Malam tu kita perbanyakkan amal kan, perbanyakkan amal. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis peristiwa di mana Nabi pernah solat lama, Nabi sujud. Kemudian datang Aisyah radhiyallahu anha, duk sangka Nabi dah wafat ke, duk lama benar sujud tak bangun ni. Aisyah pun pegang jari Nabi bergerak. Dah urat waktu tu kan. Aisyah nak tahu Nabi ni hidup lagi ke tidak. Maka bila Nabi pun dah habis semayang, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa lama benar semayang tadi kan? Aku risau engkau telah wafat tadi. Kata Rasulullah, kau tahu tak malam ni malam apa? Allah wa Rasuluh alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui, aku tidak tahu, kata Aisyah. Kata Rasulullah, inilah dia malam nisfu Syaban. Walaupun hadis ini hadis dhaif, namun boleh untuk kita amalkan. Jadi insya-Allah saya akan menerangkan berkaitan dengan status hadis-hadis dhaif yang biasa berlegar dalam masyarakat kita ni. Kalau kita lihat inilah dia malam nisfu Syaban, disebut sebagai malam baraah, malam pelepasan, malam hari raya bersama malaikat, malam pembahagian dan pengampunan, malam kafarah untuk segala dosa-dosa, disebut juga sebagai malam syafaat. Banyak nama-nama lain kepada malam nisfu Syaban. Jadi itu antara istimewanya malam nisfu Syaban. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang kita boleh nyatakan, khususnya hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan malam nisfu Syaban. Suka untuk saya nyatakan di sini untuk berikan pencerahan berkaitan dengan hadis-hadis dhaif. Kita ni tuan-tuan, ada di antara kita dalam masyarakat kita ni yang agak meremehkan ataupun merendah-rendahkan hadis-hadis dhaif ini. Kan ada yang jebih mulut kan, apa dah ceramah bagi hadis dhaif gitu kan. Jadi ada golongan di Malaysia kita ni yang menyamakan hadis dhaif ini dengan hadis palsu. Hadis dhaif, hadis palsu satu bakul sama, bakul sampah lah. Kita buang dalam sampah je kan. Jangan begitu ya. Selagi mana hadis dhaif ini tidak berkisah ataupun berkisar berkaitan dengan akidah, tidak berkisar kena halal haram, maka boleh diamalkan. Khususnya benda-benda yang melibatkan fadail amal. Yang mana hadis-hadis ini untuk menaikkan lagi nafsu untuk beramal. Begitu. Untuk menaikkan lagi gairah seseorang itu untuk beramal untuk agama ini. Maka adakah salah untuk kita beramal pada hadis-hadis yang dhaif ini? Tidak salah. Kalau kita lihat hadis ini kenapa jadi dhaif? Kerana dia tidak cukup syarat untuk sampai ke hadis sahih. Al-maklumlah dulu prinsip
prinsip ulama-ulama terdahulu untuk meletakkan sebuah hadis menjadi hadis yang sahih berat dan ketat syaratnya, bukan semudah itu. Sebab itulah kita ni berbangga dengan selain pada Al-Quran, kita berbangga dengan hadis-hadis sahih kita, kerana prinsip ulama-ulama dulu nak meletakkan sebuah hadis dan menyatakan bahawa ianya adalah hadis sahih, begitu ketat syarat-syarat mereka. Kerana itulah kita berbangga dengan hadis-hadis sahih kita. Namun begitu, ada di sana tak sampai tahap ke hadis sahih kerana mungkin sanadnya terputus dan sebagainya. Namun begitu, kita boleh beramal selagi mana ianya adalah status hadis dhaif yang tidak berkisar tentang akidah dan juga halal juga haram. Boleh kita jadikan sebagai satu hujah untuk menggairahkan lagi seseorang itu untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sedar tak sedar, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pun, selain daripada nisfu Sya'ban, hidupan harian kita banyak kita pakai hadis dhaif. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Itu hadis dhaif, hadis lemah. Yang keduanya, hadis tentang berbuka puasa, doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga adalah hadis yang lemah. Ada orang bising? Tak bising pun kan. Sebab apa? Sebab telah jadi satu amalan biasa. Tapi kita jangan meletakkan taraf hadis dhaif itu sama macam hadis palsu. Salah. Hadis palsu ada. Kan macam dulu ada hadis palsu, man akala bazijan dakhala jannah. Siapa yang makan terong masuk syurga. Itu nampak benar, palsunya kan. Itu tak boleh pakai, ya. Dan tak boleh candarkan kepada Nabi sekalipun, sebab itu hadis palsu. Nabi tak pernah berucap. Cuma yang ini Nabi pernah berucap, hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Cuma ada di sana yang terputus. Kan mungkin dia ni kurang siqahnya. Dia ni mungkin ialah tidak sampai ataupun tidak diyakini dia punya kesahihan hidup dia tu penuh dengan mungkin keraguan dan sebagainya. Jadi adalah teknikal di mana-mana yang menyebabkan hadis itu jatuh ke bawah hadis dhaif. Tapi bukan sampai ke hadis palsu. Maka kita boleh amalkan hadis-hadis demikian. Termasuklah doa-doa yang biasa kita pakai kan untuknya bulan Rajab Sya'ban ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah hadis yang dhaif kan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini juga hadis yang bersifat dhaif. Namun boleh tak kita beramalkan? Kita boleh beramalkan. Saya tegaskan sekali lagi, kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif ini untuk menaikkan amal ibadah kita. Dalam banyak juga macam Musnad Ahmad kan, ada juga hadis-hadis yang dhaif yang diletak dalam Musnad Ahmad kan. Dalam kitab Ibnu Abi Syaibah kan, hadis Ibnu Abi Syaibah, banyak juga kan hadis-hadis dhaif yang dipetik dan letakkan dalam musnad dia. Jadi sebenarnya tidak salah untuk kita beramal dengan hadis-hadis ini selagi mana ianya tidak melibatkan akidah dan juga halal dan juga haram. Maka kita boleh jadikan sebagai satu hujah untuk fadail amal, meningkatkan lagi amal kita. Namun tidak adakah hadis yang sahih tarafnya untuk kita guna pakai ketika mana malam nisfu Sya'ban? Ada, iaitu hadis daripada Imam At-Tabrani kan. Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir kan, di mana Imam At-Tabrani menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala akan memandang ke semua hamba-hambanya, ke semua makhluknya, dan mengampunkan segala dosa-dosanya pada malam tersebut, melainkan dua golongan, iaitulah yang menyekutukan Allah dan yang kedua yang memutuskan silaturahim. Maka ini hadis tarafnya adalah hasan, bermakna boleh jadikan sebagai dalil kepada hujah beramallah kita dalam malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan ada dua golongan, jangan menyembah selain daripada Allah, dan janganlah kita memutuskan silaturahim. Udahlah kita bermaaf-maafanlah sekarang ini. Cerita-cerita lama, cerita-cerita lapuk kan, kita pernah bermusuhan dengan adik-beradik, kita pernah berdengki, khianat dulu. Udahlah, kita pun dah menuju ke usia senja. Kita dah masuk lah kan siri 6, siri 7 apa semua ni, lubang kubur dah manggil dah. Oleh demikian, kita lupakan ajalah persengketaan, semaikan rasa kasih sayang,
Maafkanlah semua orang dan kita pun memohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dia dan juga kita lah akibat asbab dengan malam nisfu Syaban. Itulah namanya malam pengampunan, malam untuk silaturahim dan sebagainya. Maka ayo bersama-sama saya kita beramal ibadah, memperbanyakkan amal ibadah. Jangan kita duk bertekak berkelahi dengan hadis sahih, hadis dhaif, duk bergaduh kan. Yang ni tuduh yang ni kan, yang ni golongan yang ni. Jadi jangan kita bergaduh apa semua. Banyakkanlah amal ibadah. Ada yang nak buat baca Yasin 3 kali, bacalah Yasin 3 kali pun tak ada masalah kan. Walaupun tak ada dalil yang suruh, tapi baca je lah. Itu ayat Quran kan. Kalau kita nak baca Quran selain daripada Yasin pun boleh. Yang tak boleh kalau kita wajibkan. Wajibkan mesti malam 10 Syaban wajib baca Yasin 3 kali. Tak boleh kan, tak boleh wajibkan, tak ada dalil pun kan. Jangan kita bergaduh-gaduh apa semua. Ada masjid baca Yasin 3 kali, kita raikan, bacalah situ. Ada masjid yang baca Quran berturut-turut sampai 30 juzuk, bacalah situ. Ada yang buat zikir, qiyamul lail dan sebagainya, kita ikut serta dan sebagainya. Kita sokong benda-benda yang baik ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa tuan-tuan, dosa saya dan juga dosa ibu bapa kita dan sebagainya, seluruh ahli keluarga kita, dan kita dapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada tuan-tuan dan juga ingin menyertai ibadah korban, ini saja saya buat untuk kita bersedekah lah untuk hari ni 10 Syaban ini. Kita bersedekah di Tanah Suci. Jadi siapa yang nak menyertai infak sedekah ini, insya-Allah esok hari Ahad adalah tarikh yang terakhir untuk penyertaan. 1 ekor kambing 499 sahaja. Niatkanlah untuk diri sendiri, suami, isteri, anak-anak, arwah ayah, arwah ibu dan sebagainya. Boleh kita niatkan ini adalah untuk sedekah, kan, sedekah sahaja kan, walaupun tidak ada dalil yang menyuruh apa semua, tapi tidak salah untuk kita melaksanakan ibadah korban bersempena nisfu Syaban ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah korban kita ini yang mana kita lakukan untuk memberi makan kepada fakir miskin di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.